Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Imran bin Mazlan dari kumpulan 8 akan membicarakan tentang tajuk isu semasa pelaksanaan kurikulum bersepadu tahfiz KBT dan tahfiz model ulul albab temua. Dan ahli kumpulan saya iaitu saya Muhammad Hafiz Imran bin Mazlan, seterusnya Abdul Rahman bin Muhammad dan Wan Zulhilmi bin Wan Salpiyahudin. Bagi pengenalan, kurikulum tahfiz model ulul albab ataupun temua adalah merupakan gabungan kurikulum kebangsaan dan kurikulum bersepadu tahfiz KBT dengan menggunakan pendekatan Qurani, ensiklopedik dan ijtihadi. Pelaksanaan kurikulum ini adalah merupakan salah satu hasil kerajaan untuk melahirkan ramai hafiz Quran. Kalau disebutkan di sini iaitu 125,000 hafiz Quran pada tahun 2050. Sehubungan dengan itu, aliran tahfiz ini tidak asing lagi bagi pelajar pada sekarang ini. Dan aliran tahfiz ini tidak lagi khusus untuk pelajar dalam bidang agama sahaja, tetapi lebih terbuka dan inklusif kepada semua pelajar. Trend ini menyebabkan kurikulum temua mendapat sambutan yang amat-amat tinggi daripada masyarakat. Namun demikian, kajian mendapati bahawa terdapat 3 isu yang perlu diberi perhatian dalam pembelajaran temua dan KBT, iaitu isu konseptual, praktikal dan fokus instrumen kajian terhad kepada mata pelajaran bahasa. Oleh itu, kajian ini akan menjelaskan kepentingan instrumen strategi pembelajaran khususnya dalam menghafaz Al-Quran. Yang seterusnya, isu-isu yang ada dalam pembelajaran temua dan KBT. Secara umumnya, isu-isu tersebut merangkumi isu yang berkaitan dengan konsep, praktikal dan fokus instrumen kajian yang terhad kepada mata pelajaran bahasa sahaja. Isu yang pertama, isu konseptual. Isu yang mana konsep strategi menghafaz adalah merupakan salah satu kaedah yang diguna pakai dalam strategi pembelajaran, iaitu memorize, sebagaimana yang didapati dalam model strategi pembelajaran Robin 1987, O'Malley dan Chemont 1990 dan Oxford 1990. Walaupun pengkaji mendapati tinjauan literatur dapat banyak membincangkan tentang strategi pembelajaran, tetapi tidak ada satu definisi yang universal yang diterima pakai oleh semua pengkaji dalam strategi pembelajaran, khususnya dalam menghafaz Al-Quran. Secara umumnya, strategi menghafaz Al-Quran adalah persediaan sebelum menghafaz Al-Quran, sebagaimana menurut pendapat Al-Qalamuni, Murihah Abdul Hafiz Arif dan Muhammad Faiz 2015. Terdapat lebih 400 strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Secara lebih terperinci, penelitian terhadap definisi strategi menghafaz bukan sahaja berbeza mengikut pengkaji, tetapi berbeza mengikut konteks kajian dan negara. Menurut Weston, Husman dan Durkheim 2000, strategi pembelajaran merupakan suatu pemikiran, tingkah laku, kepercayaan atau emosi yang memudahkan perolehan pemahaman dan pemindahan pengetahuan dan kemahiran baru. Weston, Husman dan Durkheim 2000. Isu-isu yang seterusnya itu isu-isu praktikal. Walaupun seperti mana yang kita tahu perkembangan sekolah tahfiz di Malaysia
makin hari makin berkembang, makin pesat dengan kurikulumnya, tetapi kurikulumnya masih berada di tahap lama tanpa sebarang penambahbaikan. Berdasarkan kajian literatur dalam kajian Azmir 2010 bahawa matlamat program Temua dan KBT belum tercapai sepenuhnya kerana tidak ramai pelajar dapat menghafaz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu tempoh 3 tahun. Contohnya, pelajar MRSM Kota Putra yang khatam hafiz 30 juzuk ketika mana mereka berada di tahun yang keempat, iaitu tingkatan 4, adalah seramai 29 orang daripada 160 orang. MRSM Gemencih pula melahirkan 19 orang hufaz Al-Quran daripada 174 orang. Manakala MRSM Kepala Batas seramai 38 orang daripada 149 orang bahagian pendidikan menengah Marak 2018. Hal ini menjelaskan bahawa pencapaian hafazan yang tidak selari dengan pencapaian akademik, walaupun terdapat juga pelajar yang khatam, yakni hafiz Al-Quran ketika berada di tingkatan 5, namun masih juga ramai yang tidak mencapai target untuk khatam hafazan selama 3 tahun sahaja. Begitu juga pelajar-pelajar tersebut adalah merupakan pelajar tahfiz di bawah model yang sama, iaitu tahfiz ulul albab dan KBT, namun pencapaian mereka dalam hafazan berbeza di antara satu dan yang lain. Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan oleh Azmil Abdul Halim Misnan dan Muhammad Adri 2014, didapati bahawa antara faktor kelemahan pencapaian pelajar dalam hafazan Al-Quran ialah pelajar tidak mempelbagaikan kaedah hafazan dan kemungkinan disebabkan kurang pendedahan daripada guru tahfiz di Malaysia. Malah kajian yang dalam bidang pendidikan mendapati pelajar yang mempunyai strategi dalam pembelajaran dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka. Muhammad Azrin, Muhammad Adnan, Muhammad Sahari Nordin, Muhammad Burhan Ibrahim, Mash Haj Alti Bauma Pescar 2006. Begitu juga dalam menghafaz Al-Quran. Strategi menghafaz Al-Quran yang baik dapat membantu meningkatkan pencapaian hafazan para pelajar. Sebagai saranan untuk mencapai sebahagian matlamat kurikulum tahfiz model ulul albab Temua dan kurikulum bersepadu tahfiz KBT ini, iaitu dapat menghafaz 30 juzuk Al-Quran, pelajar-pelajar perlu mempunyai strategi dalam pembelajaran sebagaimana dalam ciri-ciri ulul albab seperti Qurani, ensiklopedik dan ijtihadi. Merujuk kepada modul MRSM Ulul Albab Kota Putra 2009, bahawa ulul albab bermaksud satu golongan yang mempunyai asas yang kukuh dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan yang luas dan pelbagai mampu berfikir dan memerhati kejadian Tuhan Allah Subhanahu wa taala melalui mata hati dan akal yang tajam serta mengambil iktibar darinya. Quran pula merujuk kepada mereka menghafaz Al-Quran 30 juzuk serta memahami berdasarkan konsep baca, ingat, faham, fikir, amal dan sebar, yakni BIFAS. Pelajar yang mempunyai ensiklopedia akan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, menjadi tempat rujukan serta menguasai pelbagai bidang ilmu dan bahasa asing. Manakala ijtihadi ialah pelajar yang berkemampuan memberikan pandangan dalam penyelesaian umat, memaksimumkan keupayaan otak dan minda, berfikir kreatif dan inovatif serta berteknologi tinggi. Seterusnya, kita dapat lihat isu-isu berkaitan guru Temua dan KBT. Yang pertama, cabaran kepada guru untuk membina potensi. Seorang guru, yakni seorang diri guru yang mampu menguasai kemahiran sebagai guru tahfiz yang berkesan, sehebat mana pun kaedah dan teknik yang ada, ia mungkin tidak akan berjaya sekiranya guru dan juga pihak yang terlibat dalam mengajar Al-Quran ini tidak berusaha untuk mengaplikasikan teknik dan kaedah yang baik itu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
Cadangannya, guru perlu mengupayakan diri dengan kepakaran bidang pelajaran tahfiz, terutamanya pendedahan kepada murid dengan metod-metod ataupun cara-cara penghafazan yang terkini dan tidak menekankan metod yang guru amalkan semata-mata. Yang kedua, guru didapati mengajar mengikut pengalaman terdahulu dan antaranya agak membosankan kerana menggunakan cara pengajaran yang lama. Dan cadangannya, guru perlu mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan terkini serta berkemahiran yang sempurna dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar tahfiz. Yang seterusnya, selain pada isu berkaitan dengan guru yang mengajarkan tahfiz ini, isu juga berkaitan dengan pelajar yang menghafaz Al-Quran. Yang pertama, masalah yang sering berlaku dalam pelajar adalah aspek pencapaian dan prestasi. Terdapat keciciran hafazan murid yang terkumpul setiap tahun pengajian menyebabkan mereka gagal menghabiskan sukatan hafazan sebanyak 30 juzuk sepanjang pengajian selama 5 tahun di sekolah menengah. Dan sebagai cadangannya, pelaksanaan pengajaran guru tahfiz secara berkesan perlu dipertingkatkan dengan sistematik. Mereka perlu memperkasakan institusi tahfiz yang memerlukan perancangan berterusan agar objektif melahirkan para hufaz yang cemerlang berhasil dengan input yang terbaik sekaligus melahirkan insan yang beriman dan berakhlak mulia. Yang seterusnya, isu berkaitan bahan pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, sumber pengajaran masih kurang dan mata pelajaran hifzi Quran dan mahar Al-Quran masih terhad. Cadangannya, guru temua dan KBT perlu mempelbagikan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran serta bijak menentukan, menyesuaikan dan mengolah BBM agar ia bersesuaian dengan kehendak dan cita rasa murid. Bahkan, guru temua dan KBT ini disarankan agar menggunakan teknologi moden yang terkini dalam menyediakan bahan bantu mengajar dalam usaha untuk menarik minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran. Dan implikasi iaitu kesan daripada kelemahan kaedah pengajaran guru dalam bilik darjah akan memberi implikasi kepada pelajar. Matlamat hafazan 30 juzuk Al-Quran tidak dapat dicapai dengan adanya isu-isu yang tidak diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kesan daripada kelemahan kaedah pengajaran guru dalam bilik darjah akan memberi implikasi kepada pelajar. Hal ini menyebabkan sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada pencapaian akademik sekolah. Dan akhirnya, sebagai kesimpulan, strategi pembelajaran pelajar temua dan KBT perlu diambil perhatian agar pencapaian hafazan mereka meningkat seiring dengan pencapaian akademik di sekolah. Yang kedua, mereka mempunyai strategi dalam hafaz untuk bertujuan menghasilkan satu proses pembelajaran yang berkesan kepada pelajar, seterusnya menyumbang sesuatu perkara yang berkualiti kepada pendidikan negara kita. Dan menjamin kualiti pelajar-pelajar temua dan KBT ini sekurang-kurangnya mereka hafiz Al-Quran sebelum tamat pengajian di MRSM ataupun di sekolah-sekolah tahfiz KPM yang lain, walaupun bukan dalam tempoh 3 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan. Oleh yang sedemikian, instrumen strategi menghafaz Al-Quran yang ismi' yang mantap, terkini dan mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi perlu dibangunkan bagi mengukur strategi menghafaz seterusnya dalam konteks pembangunan instrumen model pengukuran. Rush boleh meningkatkan prestasi pencapaian hafazan pelajar kerana model Rush boleh mengatasi kelemahan dalam menggunakan skor mentah sebagai keupayaan dan sebagai item kerangka kerja analisis teori ujian klasik. Wallahu a'lam. Sekadar itu sahaja. Moga-moga perkongsian ini dapat menjadikan pedoman dan pedoman, moga-moga bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.